A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah hari ini kita akan mulakan pengajian kitab tauhid kita pula. Kitab hadis alhamdulillah kita telah selesai. Kita akan habiskan kitab tauhid insyaallah selepas kita bercuti hari raya kan. Untuk yang pertama ini kita masuk ke bab yang keempat. Bab yang keempat, Al-Ilahiyat, yang membahaskan tentang ketuhanan. Okey, membahaskan tentang ketuhanan. Al-muradu bil ilahiyat, yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan ketuhanan itu ialah perbahasan dia apa? Hiyal masailu, iaitu permasalahan ataupun perkara-perkara yang berkaitan muta'alliqah bizatillah, yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mawdu' dan yang dikehendaki dengan tujuan kita belajar ataupun fokus bab yang kita akan belajar adalah qad darasta sabiqan, sesungguhnya engkau telah belajar dalam bab yang lepas. Bab-bab yang lepas kita dah belajar yang tentang ketuhanan lah. Mungkin dia maksudkan tentang kitabul awal ni, maksudnya yang dah di awal lah. Kemudian wahuna bayanun, di sini adalah penjelasan laka amma, kepada kamu tentang apa? Qad darasta 'anis sifatil wajibah lillahi ta'ala tafsilan. Kita dah belajar tentang sifat-sifat Allah sebelum-sebelum ni, mungkin kitab tadi. Kemudian kat sini kita akan belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara tafsir, secara lebih terperinci lah. Kemudian tutlaqus sifatu ala maknayain, dan diitlaqkan. Kalau kita sebut sifat ni, kita boleh faham dua maksud. Sifat Allah ni kita boleh faham dua maksud. Yang pertama, al-awwal, al-ma'na wujudil qa'im. Makna dia, makna yang wujud al-qa'im bil mausuf ka sifatul qudrah. Maksud dia apa? Satu sifat yang mana kita fahami perkara sifat tersebut wujudi, dia ada sifat tersebut. Qa'im, yang berdiri, bil mausuf, di atas orang yang disifatkan. Contoh sifat Allah sebagai qudrah, bagi contoh qudrah ni, sifat qudrah ini wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bahas tentang benda tu. Al-mausuf Allah Subhanahu wa taala. Al-qudrah itu adalah sifat al-wujudi, al-qaim. Macam tu maksud dia. Yang kedua, ma laisa bizati wujudiyan. Yang mana sifat yang mana laisa, bukan bizati wujudi, secara zatnya wujud. Kasifatul ilm au adamiyan kasifatul qidam. Yang maksud dia macam mana? Sifat tu dia nak kata tidak, kalau kita melihat sesuatu perkara tu, sifat tu kita tak nampak. Contoh macam ilmu. Kalau kita nampak orang itu berilmu, adakah kita nampak ilmu kat muka dia? Tak nampak, macam tu. Lepas tu au adamiyan kasifatul qidam. Qidam ni benda yang tak ada. Qidam maksud dia apa? Dia bagi contoh qidam ni sedia ada. Maksudnya tidak ada yang sebelumnya ada. Maksudnya dia ada, sedia ada, qidam. Maka sifat tersebut, sifat yang kita nak kata mana ada je, mana yang qidam tu, kita tak boleh nak tunjuk. Maksudnya macam tu, laisa bidzati wujudiyan. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Wa hadza li anna mafhumul qidam adamul hudus. Sebab apa qidam tadi? Li anna mafhum qidam, maksud bagi qidam tersebut adalah adamul hudus, bukanlah baharu. Kemudian dekat sini wayajibu lillahi ta'ala tafsilan 20 sifah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ni ada 20 sifat ni. 20 sifat ni wajib bagi Allah. Adapun sifat selain pada 20 ini juga adalah sifat bagi Allah juga. Kita tak hadkan 20, tetapi sifat yang 20 ni wajib bagi ada kepada Allah. Kalau Allah tak ada, ataupun kalau kita nak kata sesuatu itu Tuhan, dia mesti ada 20 sifat ni. Kalau tak ada salah satu, maka dia bukan Tuhan. Jadi sifat ni wajib bagi Allah supaya kita nak mengakui bahawa Allah itu wujud, Allah itu Tuhan. Yang pertama wujud, ada. Yang kedua qidam,
sedia ada, al-baqa yang kekal, al-mukhalafatu lil hawadis yang bersalahan ataupun yang tidak sama dengan perkara yang baharu, al-qiyamu bin nafsih yang mana berdiri dengan sendirinya, al-wahdaniyah yang maha esa, al-qudrah yang maha berkuasa, al-iradah yang maha berkehendak, al-ilmu yang maha mengetahui, al-hayat yang maha hidup, as-sam'u yang maha mendengar, al-basaru yang maha melihat, al-kalamu yang berkata-kata, kaunuhu qadiran hal keadaan Allah itu berkuasa, kaunuhu muridan hal keadaan Allah itu berkehendak, kaunuhu aliman hal keadaan Allah Subhanahu wa taala berilmu, kaunuhu hayyan hal keadaan Allah itu hidup, kaunuhu sami'an hal keadaan Allah itu maha mendengar, kaunuhu basiran hal keadaan Allah itu maha melihat, kaunuhu mutakalliman hal keadaan Allah itu berkata-kata. Okey, kita tengok maksud. Yajibu lillahi ta'ala tafsilan 20 sifat. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini secara terperinci ada 20 sifat. Wa hadhihi sifatu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Yang 20 sifat ni dia ada bahagi pecahan lagi. Kita boleh bahagikan kepada 4. Yang pertama, an-nafsiyah. Sifat nafsiyah ni maksud dia ya halus thabitah lidzati ghairu mu'allalah tilkal halu bi'illah. Maksud dia hal keadaan yang sabit. Yang sabit ni mesti ada lidzati pada sesuatu zat, ghairu mu'allah tanpa sebab. Tilkal hal bil'illah dengan sebarang sebab. Maksud dia macam mana sifat tu mesti ada bagi sesuatu zat tersebut. Contoh apa dah? Dia bagi apa satu dia? Satu sahaja sifat dia, sifat iaitu sifat nafsiyah ya al-wujud. Wujud ni kita tak boleh nak nafilah Allah itu wujud. Itu sifat diri Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu wujud. Yang kedua, as-sani as-salbiyah ya allati mafhumuha salbu diddiha an mausufiha. Maksud dia sifat yang mana kefahamannya adalah berlawanan. Kita menafikan lawan bagi kekurangan an mausufiha. Kita tengok contoh dia ataupun kita tengok bahagian dia, sifatuhu khamsah. Ada 5 sifat. Kalau ditanya sifat salbiah ada berapa? 5, iaitu al-qidam. Qidam ni kita nak nafikan apa? Maksud dia salbiah ni kita nak nafikan qidam ni Allah itu baharu. Lawan bagi qidam itu al-hudus baru. Al-baqa ni al-fana, Allah itu binasa. Kita nak nafikan Allah binasa. Mukhalafatul lil hawadis, Allah itu bersalahan. Muwafaqah. Muwafaqah ni sifat lawan bagi mukhalafah. Muwafaqah ni Allah ni sama dengan sifat makhluk. Kita nak nafikan benda-benda tu. Al-qiyamu bi nafsihi, Allah berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya kita nak nafikan sifat bagi Allah ni, Allah berdiri dengan benda lain ataupun Allah ada benda lain yang menciptakan Allah. Itu mustahil bagi Allah. Kita salbiah, kita nafikan. Salbiah ni nafikan. Wahdaniyah, Allah itu satu. Kita nak nafikan Allah itu berbilang-bilang. Kemudian as-salisu, yang ketiga al-ma'ani. Ma'ani maksud dia sifat ma'ani hiya al-ma'nal wujudi qaimu bil mausuf. Sifat ma'ani ni sifat secara zahirnya, kalau kita nampak seseorang tu kita akan nampak sifat-sifat tersebut. Sifat tu ada 7. Al-qudrah, Allah itu maha berkuasa. Nanti kita ditakdirkan dapat melihat Allah, kita akan nampak sifat qudrah Allah itu tersebut. Al-iradah berkehendak, al-ilmu hayyah, sam' wal basar, kalam, itu adalah sifat-sifat yang mana ma'ani. Dan sifat ma'nawiyah fil halus sabitah mu'allalatil kal hal bi'illah. Maksud dia apa? Hal yang mana sabit mu'allal tilkal halu bi'illah, sifat yang mana dia merupakan sebab bagi sifat ma'ani tadi, ma'nawi ni, hal keadaan. Tadi kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai berkuasa. Tapi bila Allah itu berkuasa, kita nak isbatkan hal keadaan Allah itu sentiasa berkuasa. Aliman, hal keadaan Allah itu sentiasa berilmu. Hayyan, hal keadaan Allah sentiasa hidup. Macam itulah seterusnya kita nak sabitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'nawiyah ni
pengajaran ataupun kita boleh dapat daripada sifat maknawiyah ni, kita akan merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Sebab kita rasakan Allah itu hal keadaan dia sentiasa melihat, hal keadaan sentiasa mendengar. Jadi kita takutlah nak buat dosa. Itu adalah pengajaran daripada sifat maknawiyah. Jadi soalan-soalan ni kita nanti Ustaz akan maklumkan macam mana nak buat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.